sejahtera. Bersama dengan kami hari ini di Hello Doktor, 31 Disember 2023 bakal melabuhkan tirai untuk tahun ini. Pastinya kita bertiga bersama dengan anda. Saya Ani Mizati. Saya Adrana Adnan. Dan saya Nadia Azmi. Hari ini kita akan membincangkan pelbagai topik yang telah kita rangkumi sepanjang 2023. Saya pasti seharusnya terutamanya selepas kita mengalami pandemik COVID-19. Ramai yang lebih cakna dan sedar akan kesihatan mereka. Kan? Betul tu. Dan untuk episod kali ini kita akan rangkumkan pelbagai topik dari masalah mental, masalah penyakit kronik, kemudian masalah kulit dan kemudian tips-tips kesihatan ataupun tips-tips kita yang dikongsikan oleh Dr. Mala sebelum ni yang akan kita rungkaikan dan juga rangkumkanlah untuk episod kali ini. Kita akan tunjukkan bersama dengan anda yang mungkin terlepas. Saya takut ada di antara penonton-penonton ni tak sempat nak tengok ke semua topik-topik kita. Jadi tak apa, kami bertiga buat pertama kalinya ditampilkan untuk berkongsi dengan anda. Untuk permulaan ni kita nak kongsikan tentang kesihatan mental yang mana ini merupakan topik yang dapat kita bawakan untuk beberapa segmen yang agak penting untuk anda dan mendapat sambutan yang baik, terutama sekali respon-respon daripada penonton-penonton sendiri. Okey, kita nak bercerita tentang keresahan, kecelaruan dan serangan panik. Ini merupakan topik yang pernah kita bawakan iaitu pada 8 Januari kalau ingat awal tahun dahulu bersama dengan Encik Khairul Arif yang ini pakar psikologi UM Specialist Center. Okey, ini antara topik yang sebenarnya mendapat respon yang baik yang kita bawakan juga salah seorang daripada individu yang memang pernah terkena serangan panik untuk berkongsi pengalaman. Okey. Pengalaman dia bagaimana? Kalau serangan panik ni, kita beranggapan benda ni perkara biasa. Kita semua pula mengalami panik. So, perlulah kita bimbang. Serangan panik dan juga keresahan kecelaruan. Itu yang kita tekankan dalam topik ini. Antara dua perkara ini sangat berbeza. Walau bagaimanapun, simptom yang dapat dirasai adalah lebih kurang sama. Maknanya dengan berpeluh tangan, dada laju berdebar ataupun rasa seakan-akan nak mati. Selalu kita dengarkan daripada mereka yang mengalami situasi tersebut, mereka merasakan rasa seolah-olah nak mati. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Puan Rosidah Yusof. Ini individu yang kita bawakan terkena serangan panik ketika mengangkat takbir ketika solat Isyak pada malam. Pada malam hari. Dan pada ketika itu memang Puan Rosidah katakan memang saya dah tak boleh nak fikir apa, tangan saya menggeletar, saya tak boleh nak bergerak, nafas tak cukup, dada saya berdebar, saya fikir saya nak mati saja. Itu apa yang dikongsikan oleh individu ini dan ditambah pula dengan apa yang dikabarkan oleh Encik Khairul, itu sememangnya simptom yang dialami antara mereka yang mempunyai anxiety ataupun keresahan kecelaruan dan juga serangan panik. Cuma yang bezanya Adriana dan juga Nadia, bezanya adalah masa. Kalau serangan panik ni dia akan berlaku pada masa yang singkat, mungkin beberapa minit ataupun 30 minit paling maksimum. Tetapi kalau anxiety dia akan boleh berlaku selama 2 minggu. Keresahan kecelaruan itu boleh berlaku berpanjangan. Fikiran negatif ataupun fobia terhadap objek maupun situasi itu boleh berlaku berpanjangan. Tapi Anim, kalau kita tengok punca keresahan, kecelaruan dan serangan panik ini apakah sebenarnya? Adakah ia berkaitan dengan gaya hidup ataupun hormon ataupun pemakanan? Memang tak dapat dinafikan. Masa Cik Khairul kongsikan bersama dengan kita, wanita memang lebih cenderung lah sebab kita ni kalau tidur tak boleh nak shut down terus kan. Banyak berfikir. Banyak kan running. Tapi bukan bermakna lelaki tak boleh kena. Tidak begitu. Semua golongan pun boleh terkena. Dan kadang-kadang ianya boleh berlaku pada ketika kita memandu. Itu yang paling khawatir. Ramai di antara bukan saja selebriti lah. Ada juga rakan-rakan kita yang berkongsi di social media terkena sewaktu memandu. Dan juga apa yang kita nak fokuskan kat sini, fobia terhadap objek dan juga situasi. Itu menjadi punca antara mengapa situasi-situasi ini boleh berlaku. Yes. Okey Anim, tapi bukan tu sahaja. Saya pasti macam Anim cakap tadi, bukan hanya perempuan atau lelaki sahaja yang boleh terkena penyakit anxiety dan sebagainya ini, tetapi pastinya kemurungan dan juga kecelaruan ni berkait rapat dengan stres dan saya yakin wanita ataupun ibu pun antara yang sering mengalami stres. Betul tak Anim? Dan setiap ibu tu adalah super mom dan mungkin letih dan stres tu boleh dikatakan sebahagian daripada lumrah mereka lah kan. Jadi topik ibu stres pernah dibincangkan pada 5 Mac dan kami bawakan Dr. Aida Harlina Abdul Razak, pakar psikiatri Hospital Columbia Asia Puchong
gendong. Ini antara topik yang sebenarnya bukan untuk ibu-ibu sahaja. Perasan tak kan? Kita memang katakan ibu stres, tapi ramai di antara sepatutnya dengarkan. Masa ni kita bawa siapa untuk berkongsi pengalaman? Okay. Masa ni kita bawakan pengacara Fiza Frizi. Jadi Fiza Frizi ibu kepada tiga orang anak kan? Tiga orang anak dan memang dia Super ada mom. dia ada kongsikan dalam rutin harian dia yang sibuk, tapi dia tetap harus membahagikan 24 jam tu kepada tiga orang anak. Jadinya 8 jam setiap seorang. Saya faham keadaan sebegitu. Kita sebagai seorang ibu, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini, kita kadang-kala kita compete antara satu sama lain. Kita mahu membandingkan diri dengan yang lain, mahu menjadi yang terbaik. Jadi keadaan sebegitu boleh menyebabkan stres yang melebihi, yang melampaui. Betul. Yes, dan itulah terjadi kepada rakyat Malaysia sendiri. Ada yang kes-kes yang kita baca di akhbar, ada di mana ibu meroyan sehingga kelalih anak, dan suspek tu berusia baru 30-an dan telah direman 7 hari sebabkan tekanan perasaan. Dan kemudian ada juga kanak-kanak yang maut didera ibu sendiri kerana dipercayai dia mungkin tertekan akibat suara tangisan bayi tersebut. Betul. Ini kita pernah dengar dan memang berlaku dalam kalangan mereka yang dekat dengan saya sendiri. Tak tahan dengan tangisan bayi kan. Dia memang ambil tindakan untuk tekuk muka bayi itu. Masya Allah. Sebab fasa baby blues ataupun fasa meroyan pada peringkat awal tu kalau tak ditangani dan diambil boleh menjadi sangat serius. Ramai tak tahu sebenarnya keadaan murung ini adalah berkaitan dengan kesihatan mental. Yang kalau tidak dijaga ataupun dirawat boleh membawa kepada maut. Ramai tak tahu. Dan juga tekanan dan kemurungan paling dikhawatiri. Macam Anim sebut tadi, ramai antara wanita yang mengalami kemurungan ini. Itu adalah satu fakta yang pakar telah pun kongsikan. Wanita lebih lebih senang ataupun mudah mengalami kemurungan dibandingkan dengan lelaki. Itu yang dikongsikan oleh pakar Dr. Nur Hafidah Ishak, pakar psikiatri dan pensyarah perubatan daripada Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM dalam topik kemurungan yang disiarkan pada 23 Julai. Bulan 7 kita kongsikan bersama dengan anda. Pada ketika ini kita juga pernah bawakan sedikit laporan khas pengalaman daripada jururawat inilah sendiri untuk mengendalikan pesakit-pesakit di Ward Psychiatry. Pengalaman yang ini sebenarnya dapat juga disaksikan dan wartawan yang pernah bersama dengan kami iaitu wartawan Syuhada Shikin pernah berkongsi. Ini dia sedikit visual kita kongsikan bersama dengan anda bagaimana sesi jururawat bersama dengan antara pesakit yang berada di Ward Psychiatry. Di Ward Psychiatry Pusat Perubatan Universiti Melaya, jururawatnya adalah Nurul Atika Abdul Kadir yang mempunyai pengalaman 11 tahun menjadi jururawat di Ward Psychiatry. Dan salah satu insiden yang beliau kongsikan pernah terjadi pesakit pecahkan tingkap dan cuba terjun dari bangunan. Ada pelbagai insiden yang perlu ditangani beliau dengan cara yang betul lah. Betul. Dan yang saya pelajari juga ramai sebenarnya pesakit kemurungan akan menghidap simptom seperti mereka akan bimbang, terus kemudian mereka akan mengalami gangguan tidur, selera makan dan juga macam-macam lagi yang dikongsikan oleh pakar yang kita jemput ke studio. Dan bercerita tentang stres, tekanan dan kemurungan, saya yakin Hello Doktor juga pernah bawakan topik stres dalam kalangan kanak-kanak. Betul? Betul. Bukan sahaja dewasa, tetapi kanak-kanak juga boleh mengalami stres. Mungkin ramai tak tahu juga yang itu. Sebab tu kita bawakan tentang topik anak stres. Kadang-kadang kita rasa macam kita je stres. Stres sebab apa? Sebab anak-anak ni buat ni lah, buat tu lah. Tapi sebenarnya anak-anak pun ada stres. Tuan-tuan dan puan. Itu dia kita pernah bawakan topik pada anda semua. Anak stres iaitu 10 Disember bersama dengan pakar kita iaitu Dr. Ramli Muhammad Ali, pakar perunding psikiatri dan juga kesihatan mental kanak-kanak dan remaja daripada Hospital Tunku Azizah. Ini dia individunya yang berkongsi banyak buah fikiran yang dikongsikan bersama dengan kami. Anak stres ini merangkumi semua aspek dan dari segi punca, bagaimana situasi di rumah, bagaimana gejala-gejala yang kita dapat lihat pada peringkat awal yang sebenarnya anak ni berada dalam keadaan stres. Dalam dan kita juga ada bawakan laporan khas daripada wartawan kami Nazmimi Aisyah yang membawakan pengalaman seorang ibu apabila anaknya mengalami stres, tekanan dan juga kemurungan, dan itu adalah rentetan daripada cerita kehilangan adiknya yang berusia 10 bulan. Dalam episod itu pakar pun telah berkongsi bahawa ada pelbagai faktor yang boleh menyebabkan anak kita stres. Mungkin kadang-kadang ibu bapa ataupun penjaga tak perasan. Jadi kita kena sentiasa monitor dan sentiasa bercakap, meluangkan masa bersama anak.
Yes, betul. Dan pastinya Nadia dan juga Anim pun ada anak dan pasti mengalami situasi-situasi sebegini juga. Betul. Sebenarnya bila kita bawakan topik ini, kita sendiri berada di sini mendengarkan secara depan-depan dengan pakar, kita reflect balik diri kita sama ada betul ataupun tidak cara kita membesarkan anak dan mengendalikan emosi anak. Itu yang paling penting sekali kan. Pengendalian emosi anak ni bukan mudah kan. Tidak mudah. Ada cabaran dia, ada cabaran. Betul. Dan untuk pengetahuan semua, Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober setiap tahun dan anda juga boleh dapatkan rawatan diagnosis daripada peringkat awal dan saya pasti masalah kemurungan ni boleh dikawal lah dan juga boleh dirawat. Dan kenapa kesihatan mental ni sangat penting? Kerana bukan sahaja pesakit perlu dirawat tetapi orang di sekeliling, keluarga, sahabat handai perlu cakna dan sedar apa yang mereka boleh lakukan untuk menjaga pesakit yang mengalami kemurungan agar keadaan tidak menjadi di luar kawalan lah. Okey, itu dia antara yang kita sempat rangkumkan kepada anda, topik berkaitan dengan kesihatan mental yang pernah kita bawakan. Tapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami untuk recap pelbagai lagi topik menarik di Hello Doktor. Bertemu kembali dalam Hello Doktor bersama dengan saya Adriana dan kita ada Anim dan juga Nadia juga sama-sama kita memberikan rangkuman episod-episod yang sebelum ini sepanjang tahun ini dalam Hello Doktor, episod penyakit-penyakit yang telah kita kongsikan bersama dengan penonton setia Hello Doktor. Dan kali ini kita nak berbincang mengenai topik yang agak sensitif sikit. Mungkin ada tak Anim dan juga Nadia pernah mengalami ataupun berdepan dengan orang yang mempunyai masalah badan berbau? Pernah. Mestilah pernah. Kan? Tapi yang paling kita rasa, kita cuba untuk bantu mereka mengenal pasti punca dan cara solusi yang terbaik. Kan? Sebab itu kita bawakan topik tentang badan berbau ni. Yes, betul tu. Dan ada orang yang walaupun dah menjaga kebersihan sebaik yang mungkin, dah mandi, dah melabur, banyak duit membeli minyak wangi, tapi badan masih lagi mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Dan kita bawakan topik tersebut iaitu badan berbau pada 5 Februari yang lalu. Kita bawakan Prof. Madya Dr. Kwan Zen Lee, pakar dermatologi UM Specialist Center untuk bincang tentang topik itu. Dan mungkin ramai yang beranggapan bahawa peluh menjadi faktor utama yang menyebabkan badan berbau. Tapi tak semestinya, Adriana, kan? Ya, betul tu Nadia. Dan antara punca badan berbau yang dikongsikan oleh Prof. Kwan adalah antaranya bila kita ada kesan-kesan sampingan pengambilan ubat-ubatan bila kita sakit dan juga ada yang ketagihan makanan berempah, tekanan yang berlebihan, kemudian pengambilan alkohol juga boleh contribute untuk badan berbau dan juga penggunaan baju dalam baju bahagian dalam yang terlalu lama dan juga gangguan genetik dan diabetes. Dan bila menyaksikan semula kita punya segmen ataupun perbincangan kita, ada juga yang mengatakan mandi air limau purut boleh bantu untuk menghilangkan bau badan ni kan. Menarik. Itu sangat menarik sebab apa kita ada juga bawakan fakta mitos bersama dengan Dr. Kartini Farah Rahim, pakar dermatologi daripada Hospital Pakar Avicenna yang berkongsi dengan kita antara tips lah. Kita boleh katakan tips bagaimana sebenarnya secara tradisionalnya dapat membantu mengurangkan masalah bau badan ini dengan menggunakan limau purut kan. Caranya kita pernah juga kongsikan bersama dengan anda. Kalau air limau boleh membantu menghilangkan bau badan, tetapi saya ada tips lain juga. Kita perlu elak makan makanan bergoreng dan berminyak. Saya tahu itu memang kegemaran kita ni. Sebagai rakyat Malaysia memang sukar. Tetapi kalau boleh kita elakkan. Kita mungkin bersederhana. Dalam moderation orang kata, orang putih kata. Jadi kalau kita mengelakkan makanan bergoreng, berminyak, kita boleh mengelakkan jerawat di muka. Saya teringat juga topik ini kita pernah bawakan iaitu merawat jerawat, betul? 30 April dengan Dr. Nazirin Arifin, pakar dermatologi daripada Hospital Pantai Kuala Lumpur. Ini memang topik yang menarik kerana ramai yang mengalami situasi jerawat yang mereka tidak tahu bagaimana untuk merawatnya. Tak kisah umur berapa mereka ni. Yes, betul tu Nadia. Dan kita juga ada sediakan laporan khas rawatan kulit dari Dr. Fazlina Mohtar, pakar perubatan estetik klinik Idealist bersama dengan wartawan Syuhada Ashikin sendiri. Dan pada ketika ini kita juga ada bawakan selebriti. Kan kalau cerita tentang kulit kan, masalah kulit ataupun jerawat ini sesuailah kita bawakan seorang selebriti. Siapa masa tu? Hafriz Hafiz. Beliau merupakan seorang pelakon. Jadi sebagai seorang pelakon yang berdepan di
di depan kamera selalu. Seharusnya beliau perlu menjaga kulit dengan sebaiknya. Kesedaran tu lebih tinggi lah kan, lebih sebab tinggi. Pekerjaan ini memerlukan image yang orang kata decent lah, yang cantik, yang elok. Jadi untuk Hafriz ni sendiri, dia telah mengalami keadaan ataupun kondisi jerawat yang teruk dari umur 13 tahun, dari usia remaja. Jadi beliau tidak dapat mengenal pasti apa sebenarnya punca daripada pemakanan ke seafood. Mungkin dia alergik kepada makanan seafood ataupun juga hormon. Dia kongsikan apa yang telah beliau buat pada apabila beliau meningkat usia 20-an. Beliau lebih cakna, lebih sedar akan produk-produk yang digunakan untuk mencuci muka. Dan juga beliau lebih memilih makanan yang dia akan ambil, tidak sebarangan lah apa yang dia akan berjaga-jaga. What you eat. Kita selalu dengarkan kan. Jadi apa yang kita masuk, intake kita itu akan mempengaruhi juga luaran kita. Selain daripada itu, kita juga ada bawakan tentang topik eczema kronik. Ini antara topik yang juga mendapat perhatian sebab dalam kalangan kanak-kanak sehingga ke dewasa, eczema ni memang tak dapat nak lari dengan cuaca kita yang sebegini kan. Kita bawakan topik ini pada 4 Jun bersama dengan pakar kita iaitu Dr. Kanimoli Radhakrishnan, pakar dermatologi daripada Hospital Sungai Buloh. Ini dia doktornya. Dan Anim, mungkin ramai sebenarnya yang nak tahu apa perbezaan antara alahan dan juga eczema. Mungkin boleh terangkan tak apa yang pakar kongsikan kepada Anim? Masa ni kita ada juga raikan pendapat-pendapat daripada penonton. Penonton juga mempunyai soalan yang sama seperti Adriana, perbezaan alahan dan juga eczema. Dari sudut fizikalnya kita memang akan nampak eczema ni bersisik, apa yang dikabarkan juga kemerah-merahan dan ianya akan berada di tempat-tempat yang berlipat kan. Dan ianya mungkin terbahagi kepada dua, iaitu dua ni satu daripada sudut luaran, daripada dalaman. Kalau luaran ini adalah bergantung kepada suhu, bergantung kepada mungkin apa yang trigger, mungkin dust mite ataupun habuk yang trigger itu boleh terjadi. Kalau sudut dalaman sendiri ianya adalah daripada genetik. Jadi seperti mana yang kita dapat gambarkan di sini, kadar kesembuhan dalaman ini lebih sukar lah kan. Kalau ianya berpunca daripada genetik dan sebagainya. Boleh, bukan tak boleh, tapi hanyalah untuk meminimalkan ataupun mengawal sahaja untuk tidak menjadi lebih serius. Sebab eczema ni boleh menjadi kronik dan kasihan melihat ini. Saya lihat ramai di kalangan dewasa apabila mereka stres, kita boleh kaitkan dengan topik sebelumnya, stres je, okey, gaduh kata-kata. Jadi daripada punca-punca yang tadi Hanim dah senaraikan, apakah pencegahan, langkah-langkah pencegahan? Ini menarik. Antara langkah pencegahan dan juga menjadi pengalaman saya sendiri, saya pernah bawa anak saya itu melakukan prick test ataupun uji di manakah triggernya ataupun menjadi punca. Ada 18, ada 14 kategori, ada 18, ada banyaklah pilihan yang anda boleh lakukan. Anda boleh lakukan di mana-mana hospital untuk anda melihat kepada apakah yang trigger. Jadi bahan kimia itu akan diletakkan di bahagian belakang. Kalau anak saya masa tu usia dia 2 tahun, diletakkan di bahagian belakang untuk melihat apa yang akan menunjukkan reaksi kemerahan. Itulah yang perlu kita halang. Sebab apa? Penat asyik nak cure saja, penat asyik nak menyembuhkan saja. Kita boleh elak daripada situasi itu berlaku. Namun begitu perlu ditekankan di sini, ianya tidaklah 100% dapat kita bergantung kepada ujian tersebut. Itulah sedikit sebanyak yang dikongsikan. Kalau anda sempat nak menyaksikan sekali lagi, adalah sangat-sangat bermanfaat kepada kita semua untuk penyelesaian isu ataupun kondisi eczema kronik ini. Betul. Dan selain eczema, ada satu lagi masalah kulit yang dibincangkan. Seringkali kita anggap sama dengan eczema sebab rupa dia lebih kurang, tapi sebenarnya bukan, iaitu psoriasis. Pada 26 November kita bawakan Dr. Nik Aimi Azizah, pakar klinikal dermatologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dan sebenarnya saya pun ada kongsikan dalam episod tersebut yang saya dulu pun zaman remaja ada mengalami psoriasis dan sampai sekarang pun ada, tapi itulah macam yang Anim cakap, ini penyakit yang tidak boleh sembuh 100%, tapi kita boleh kawalnya. Kawal dari segi cara lifestyle hidup kita lah. Lifestyle lah kan. Tapi bila cerita tentang keadaan ini, boleh berpeluh ke? Sebab kita difahamkan, kalau sempat anda saksikan Instagram Adriana, saya mengikutinya, memang aktif orangnya. Kan, nak kata peluh tu memang peluh lah. Kalau dah bersukan tu kan. Jadi macam mana keadaan itu? Lagi sukar ke anak-anak? Sebenarnya,
apa yang membuatkan psoriasis saya tu boleh berkurang dan terkawal sekarang adalah sebab saya aktif exercise. Oh, aktif okey. bersenam. Kerana bila kita lebih exercise, bersenam, penyakit tu dapat dikawal, dikurangkan. Tetapi kalau masalah peluh itu mungkin caranya kita perlu selepas bersenam cepat-cepat bersihkan diri. Betul lah. Caranya tu kena betul lah kan. Betul. Tapi sebenarnya mungkin senaman tu memperbaiki hormon baik Betul. dalam badan kita kan. Dan kita juga ada satu laporan khas dalam episod itu, Adriana, tentang pengalaman seseorang pesakit yang mengalami psoriasis selama 10 tahun ataupun lebih 10 tahun. Jadi pesakit ini mungkin apa yang telah pesakit ini kongsikan dalam episod ataupun laporan tersebut? Yes, dikongsikan oleh Atiyah Abdul Hadi dan wartawan Nabila Husna sendiri yang pergi bertanyakan kepada pesakit ini. Tapi memang lama dan mungkin kerana saiz badannya agak besar dan itu membuatkan dia sukar untuk pulih daripada penyakit psoriasis. Tapi memang susah dari segi sakit. Itu bukan hanya kelihatan merah-merah saja, tapi memang kering dan sakit dan flaky. Memang memberikan stres lah kepadanya. Ini dia sedikit visual kita kongsikan bersama dengan anda. Begitu sukar sekali, bayangkan 10 tahun ya. Okey, kita nak cerita tentang penyakit kronik selepas ini, antaranya ancaman kanser, penyakit jantung kanak-kanak dan juga kesihatan buah pinggang. Tak cukup dengan itu, kita pernah juga bawakan tentang tumor otak. Segalanya seketika nanti hanya di Hello Doktor. Anda masih lagi bersama kami dalam Hello Doktor dan episod pada kali ini agak unik kerana anda bersama ketiga-tiga host untuk Hello Doktor mengimbas kembali topik-topik yang telah pun kita perhalusi sepanjang 2023. Betul. Kalau tadi kita ada meliputi tentang kesihatan mental dan masalah kulit, kita juga ada membuat liputan tentang penyakit-penyakit kronik. Dan salah satu kita pernah buat adalah kanser, ya Anim? Ancaman kanser. Di situ secara keseluruhannya kita mengenal bagaimana statistik terbaru setakat ini yang dapat dikongsikan dan pada ketika itu dikongsikan oleh Dr. Rizma Muhammad Zaid, pakar onkologi Institut Kanser Negara. Tapi ini kita bawakan pada 29 Januari. Ini dia individu tersebut. Doktor berkongsi apakah fahaman kita jenis-jenis kanser yang berada pada tangga yang tertinggi dan seperti mana yang kita tahu kalau dengar tentang kanser ni terus sahaja pergi kepada kita dah tak ada lagi second chance, kita dah tak ada lagi harapan ataupun bagaimana boleh pulih dan sebagainya. Ya, jenis-jenis kanser ini dapat kita sentuh secara keseluruhannya sebenarnya. Yes, betul tu. Dan saya pernah baca satu kenyataan, walaupun tak semua kanser boleh dirawat sepenuhnya sehingga sembuh, tapi perkembangannya masih lagi boleh dikawal. Dan di Malaysia terdapat pelbagai rawatan yang disediakan untuk bantu pesakit kanser. Apa antaranya, Anin? Okey, rawatan yang kita kongsikan di sini ada pelbagai, antaranya pastinya radioterapi, kemoterapi. Yang cuma kita pernah bawakan pada ketika itu ada satu perkongsian ini berkaitan dengan daripada simulasi sehingga ke treatment, iaitu radioterapi. Yang ini dikongsikan oleh Dr. Ana. Dr. Ana kongsikan bersama dengan kita iaitu Dr. Ana Lim Yi Wei, pakar onkologi Institut Kanser Negara. Masa ni wartawan kami Nabila Husna juga sempat ke sana untuk membuat sedikit laporan khas. Dan Dr. Ana berkongsi dengan kita daripada simulasinya. Ini dia proses-proses yang perlu dilalui. Selepas itu perancangan, bagaimana posisi-posisi yang perlu kita fokuskan. Kerana apa? Kerana perancangan dan penilaian ini berada pada tahap yang agak serius dan juga perlu difokuskan supaya tidak mengganggu organ-organ kritikal yang lain. Organ-organ yang lain. Jadi fokuskan kepada satu tempat sahaja. Dan Anim, QA saya rawatan pasti, pesakit juga. kalau di negara Malaysia kita mempunyai teknologi yang terkini untuk merawat pesakit kanser ini. Antara yang Anim telah sebut tadi, adakah ini untuk semua pesakit yang mengalami semua tahap kanser? Adakah ia sama cara rawatannya? Dia akan bergantung kepada tahap dan juga situasi. Berdasarkan apa yang doktor kongsikan, tidak semua kategori kanser ataupun jenis kanser akan melalui. Ia akan bermula pada tahap sekecil pembedahan, kemudian kalau perlu jalani kemoterapi dan seterusnya ada beberapa lagi. Ini dia antaranya terapi hormon, terapi sasaran, terapi imun. Ini antara jenis rawatan kanser bergantung kepada konsultasi daripada doktor, judgement ataupun decision daripada doktor yang merawat. Yes, betul tu. Dan Nadia pula macam mana? Apa antara topik penyakit kronik yang Nadia sendiri pernah kendalikan sepanjang kita bersiaran dalam Hello Doktor? Saya pernah buat satu episod tentang penyakit jantung di kalangan kanak-kanak. Dan untuk episod kali ini, saya berkesempatan masuk ke dalam bilik OT di Institut Jantung Negara IJN. Dan memang luluh hati saya kerana pesakit
pesakit yang berada di dalam bilik OT tersebut adalah seorang kanak-kanak berusia 5 tahun. Jadi untuk operasi ini ia dikendalikan oleh Dr. Siva Kumar Sivalingam, pakar perunding pembedahan jantung kanak-kanak daripada Institut Jantung Negara. Jadi saya dalam episod tersebut bersama wartawan Nabila Husna membincangkan masalah penyakit jantung. Dan untuk pesakit usia 5 tahun ini, jantung beliau, kalau Dr. Siva ni telah terangkan kepada saya, boleh dibahagikan kepada 4 bahagian. Dan untuk pesakit ini, apabila beliau dilahirkan, 4 bahagian jantung itu tidak berada di posisi yang normal. Maknanya kondisi itu sejak lahir lagi. Sejak lahir. Okey, itu berkaitan dengan pembedahan jantung kanak-kanak. Kita juga pernah bawakan pada 21 Mei. Ini dia Dr. Mar Hisham Cekmod, Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kardiologi Pediatrik daripada Institut Jantung Negara. Masa ini kita bawakan tentang pelbagai, iaitu antaranya diperhalusi rawatan pembedahan untuk melihat bagaimana doktor ini dapat monitor perkembangan kesihatan kanak-kanak tersebut. Okay? Yes, betul tu. Dan topik-topik tentang penyakit kronik yang telah kita sajikan semuanya menarik ya, dan juga memberi input yang berguna kepada penonton. Tapi antara topik penyakit kronik yang paling menarik perhatian saya adalah kesihatan buah pinggang. Pada 28 Jun, Dr. Fong Woon Ken, pakar perunding perubatan nefrologi UKM Specialist Center, beliau berkongsi yang 1 daripada 7 rakyat Malaysia adalah pesakit buah pinggang. Dan bermula dari tahun 2000 ke atas, especially pada tahun 2021 makin tinggi. Dari tahun ke tahun meningkat. Yes, betul. Yang menariknya bila kita kongsikan di Hello Doktor, walaupun saban tahun kita bawakan topik ini, tetapi kita bawakan perkembangan dan juga statistik yang paling terkini. Dan juga laporan khas yang kita pernah tunjukkan ataupun kongsikan bersama dengan anda. Pada waktu ini, wartawan Syuhada Ashikin berkesempatan untuk membuat sedikit liputan, sedikit pembedahan yang dilakukan ataupun transplant pembedahan buah pinggang yang dilakukan oleh Datuk Dr. Rohan Malik, Datuk Dr. Johan Tambu daripada Hospital Selayang. Ini dia Datuk Doktor yang mengendalikan pemindahan buah pinggang yang dikongsikan. Ini sangat-sangat memberi gambaran yang begitu jelas kepada mereka yang mungkin perlu berada pada situasi peringkat kesihatan buah pinggang amat penting untuk kita teliti. Dan dalam episod kali ini, Adriana, ada juga selebriti yang dijemput ke studio. Jadi siapakah selebriti itu, Adriana? Apakah perkongsian beliau? Ya, selebriti tersebut adalah Along Izandi. Beliau ada menceritakan bahawa buah pinggang dia dah kanser tahap 4 dan memang telah di kondisi tahap 4. Usianya berapa? Usia dia baru lebih kurang 40-an. Tapi memang dia ada kongsikan bahawa badan dia ada rasa gatal-gatal, kemudian bahagian kaki dia bermula kelihatan hitam. Antara simptom-simptomnya lah. Dan yang paling menyentuh perasaan sebenarnya isterinya yang sudi untuk menjaganya. Jadi itu satu topik yang itulah bercampur baur perasaan bila anda menyaksikan Hello Doktor ini. Kita tak saja berkongsi fakta, tetapi kita berkongsi juga pengalaman individu-individu yang datang berkunjung ke studio kami. Selain daripada itu, kita bawakan juga topik yang menarik perhatian ramai, iaitu tumor otak. Tumor otak ni mendapat perhatian daripada penonton-penonton dengan berkongsi situasi mereka juga. Pada 24 September, Dr. Azmi Alias daripada Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kanan Neurosurgery Jabatan Neurosurgery Kuala Lumpur. Ini dia Dr. Azmi berkongsi dengan kita banyak perkara sebenarnya. Ya, kalau topik tumor otak ni memang sangat menarik. Saya dengar ada mendapat ramai sambutan ataupun perhatian orang ramai di laman sosial TikTok TV3 Malaysia, kerana saya rasa pada zaman sekarang kita terlalu ingin bergegas dalam kehidupan. Lifestyle kita sangat laju. Jadi kesihatan otak itu sangat penting. Kita tunjukkan kepada anda tadi sedikit visual daripada TikTok, mempunyai tontonan hampir 200,000 tontonan. Yang menariknya, ada kita kongsikan pembedahan otak secara sedar. Individu itu berada dalam keadaan sedar dan doktor sempat untuk berkomunikasi, memastikan sama ada individu itu mampu menggerakkan tangan.
Pembedahan ini dilakukan oleh Profesor Madya Dr. Vairavan Narayanan, pakar perunding kanan neurosurgery Pusat Perubatan Universiti Melaya. Pada ketika ini wartawan Nabila Husna, individu tersebut 20-an umurnya. Muda lagi. Ya, muda lagi. Yes, dan ada tak doktor kongsikan peluang untuk beliau sembuh selepas pembedahan tersebut? Okey, disebabkan dengan teknologi yang begitu canggih sekarang ini dan ketepatan daripada bagaimana pemerhatian konsultasi yang dilakukan, pembedahan secara sedar ini mempunyai peratusan yang tinggi untuk berjaya. Sebab apa? Dia tidak melanggar contohnya saraf percakapan anda. Contohnya yang kita tidak perlu kacau, ada risiko yang begitu tinggi untuk mereka sembuh dengan baik sekali. Alhamdulillah, itu berita baik untuk kita di Malaysia. Kita disyukuri, kita bersyukurlah dengan teknologi terkini dan rawatan terkini dan juga doktor-doktor, pakar-pakar yang ada cukup bagus. Ya, dari situ sendiri bila kita menonton Hello Doktor, kita pun mendapat inspirasi dan tahu ke mana bantuan ataupun arah tuju yang kita patut cari apabila kita mengalami sakit tersebut. Baiklah, banyak lagi perkongsian yang kami bertiga akan berkongsi bersama dengan anda, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Hipoglycemia adalah satu keadaan di mana tahap gula di dalam darah seseorang menjadi terlampau rendah. Pesakit hipoglycemia boleh menghadapi gejala seperti badan bergetar, pening, sakit kepala, berpeluh, berdebar-debar sehingga pucat, pengsan sehingga tidak sedarkan diri. Paras gula yang lebih rendah daripada 4 milimol per liter adalah dikatakan rendah. Namun, untuk individu yang tahap gula dia dah biasa tinggi, kadang-kadang penurunan sedikit pun boleh memberi gejala seperti hipoglycemia. Contohnya, kalau seorang pakcik ni ada kencing manis dan tahap gula dia biasanya 15 sehingga 20. Apabila paras gula dia turun kepada 10, pakcik ini masih akan mengalami semua gejala seakan-akan hipoglycemia sebab badan dia tak biasa dengan tahap gula 10 itu. Fenomena ini dikenali sebagai pseudohypoglycemia yang bermaksud tahap gula rendah yang palsu. Pseudohypoglycemia perlu dirawat dengan berehat dan juga bertenang. Yang penting jangan bagi apa-apa gula untuk dimakan ataupun diminum. Badan perlu lawan tahap gula yang lebih rendah daripada biasa tetapi belum capai tahap bahaya. Jika anda berdepan dengan pesakit hipoglycemia yang sebenar, sila berikan rawatan segera. Yang pertama, periksa tahap kesedaran pesakit. Longgarkan baju pesakit, selesakan pesakit, pastikan ada pengudaraan yang bagus di sekeliling pesakit. Hipoglycemia boleh dirawat dengan gula-gula, air isotonik ataupun jus buah-buahan ataupun bagi je segelas air yang dicampur dengan 1 sudu gula. Sebaik-baiknya berikanlah dengan cawan serta straw sebab pesakit hipoglycemia ni boleh tiba-tiba tidak sedarkan diri ataupun sawan. Pantau pesakit lebih kurang 15 hingga 20 minit selepas memberi makanan ataupun minuman bergula tadi. Jika gejala hipoglycemia berterusan, bawalah ke hospital dengan segera untuk rawatan lanjut. Baik, anda baru saja menyaksikan Doktor in the House bersama dengan Dr. Mala. Ini merupakan salah satu segmen yang kita bawakan pada tahun ini. Yes, betul. Segmen yang baru diperkenalkan kepada penonton-penonton Hello Doktor tahun 2023. Dan Dr. Mala sendiri berkongsi tips keselamatan seperti antaranya ada dipatuk haiwan berbisa, kemudian patah tulang, terputus anggota badan dan saya nak rangkumkanlah untuk tips keselamatan dipatuk haiwan berbisa. Sebenarnya selepas je saya dengar tentang tips tersebut pada episod kali itu, tiba-tiba masa saya tengah syuting ada pula kru, salah satu kru di tempat syuting saya, di tempat penggambaran saya dipatuk ulang. Dia macam so relate kan? So relatable. Jadi waktu itu saya lah jadi orang yang pandai. Pastilah apa yang telah dipelajari kan. Ya, betul. Jadi berguna juga ya, kan? Berguna sangat-sangat. Dan apa yang saya nasihatkan adalah jangan kena ambil
ambil gambar ular tersebut dan supaya kita tahu jenis ular dan juga jangan gerakkan tempat luka tersebut dan juga jangan gigit ataupun sedut bisa ular tu kerana itu boleh mengancam nyawa orang yang pergi menggigit dan menghisapnya. Sebab kita tengok banyak dalam movie selalu buat macam tu. Betul. Dan bisa setiap ular ni berbeza mengikut jenis ular. Ya, betul. Dan juga kita kena lukiskan dekat bahagian luka tersebut supaya kita dapat lihat sama ada nanti di hospital luka tersebut membesar, mengembang ataupun tidak. Jadi kita dah ada satu size indicator yang kita dapat refer menjadi rujukan kita kan. Selain daripada itu kita juga kongsikan tentang tips keselamatan sawan. Ini sangat-sangat penting ya sebab sawan ini akan menyerang sesiapa sahaja, tak kira anda kanak-kanak, orang dewasa atau sesiapa sahaja. Pelbagai faktor yang boleh memberi kondisi. Antara yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, pertama sekali yang diingatkan, jangan panik. Jangan panik tu untuk siapa? Untuk si penyelamat lah pastinya. Mereka yang nak melakukan operasi penyelamatan kepada mereka yang terkena sawan itu, jangan panik kerana ada perkara-perkara yang anda perlu lakukan, iaitu anda perlu catat masa. Kalau anda perasan Dr. Mala ada pegang stopwatch ataupun anda tak kiralah apa segala gadget yang anda ada, catat masa terlebih dahulu. Jangan ikat. Jangan ikat mangsa. Kadang-kadang kita rasa macam ikat dia kan. Letak pula sudu kat dalam mulut supaya tak nak melanggar gigi. Itu semua perkara-perkara yang tak boleh anda lakukan. Jadi kalau mangsa tu bayi ataupun kanak-kanak kan, boleh siram air. Nampak tak ada siram tu daripada paras leher tau. Paras leher dari ke bawah. Yang paling penting cepat-cepat bawa pergi hospital untuk dapatkan rawatan yang segera. Ya, selain daripada itu Dr. Mala juga pernah berkongsi tentang tip-tip keselamatan kalau putus anggota badan. Keadaan ini memang kita tak nak berlaku, tetapi jikalau berlaku di saat yang tidak disangka, apa yang perlu kita buat adalah bersihkan anggota yang terputus itu dengan air bersih selama 10 hingga 30 saat dan pastikan jangan pegang di bahagian yang luka ataupun yang berdarah, pegang di hujung anggota tersebut. Dan selain daripada itu, balut bahagian yang luka itu dengan gauze ataupun tuala. Kemudian masukkan anggota badan tersebut ke dalam plastik bag yang bersih. Okay. Pada masa yang sama, ambil satu lagi plastik bag dan isikan dengan ais. Kemudiannya kita ambil anggota yang terputus itu, masukkan ke dalam plastik bag yang berisi ais tadi dan kita bawa anggota dan juga pesakit jangan lupa ke hospital. Anggota je kan pasal macam pula kan. Okey, selain daripada itu kita juga pernah kongsikan bersama dengan anda tips keselamatan patah tulang. Suka ni kalau kita dengarkan kan, sebab apa patah tulang ni lagi-lagilah mak bapak kan. Ibu-ibu, ayah-ayah, anak ni kalau dah main panjat sana panjat sini, patah ni memang sangat sinonim lah dengan anak-anak ni. Okey, terutama sekali kalau anda kena tahu anggota yang berlaku situasi tersebut iaitu patah tu, jangan tegakkan, jangan pandai-pandai untuk kita tegakkan bahagian yang patah, nak luruskan pun jangan. Cuba untuk tuam ice pack dalam masa 1 hingga 2 minit dan kalau boleh ada apa-apa kayu papan yang kita nampak dia flat dia lebih bersifat rata, anda boleh letakkan dan untuk support di bahagian anggota yang patah tersebut. Terutama sekali kalau mungkin anda nak balut kawasan tersebut boleh, tapi pastikan kain yang bersih untuk kita elakkan daripada sebarang infection. Makan, minum ni kalau boleh jangan bagi apa-apa dahulu, bawa terus pergi hospital. Itu yang paling penting sekali untuk tips keselamatan untuk mendapatkan rawatan yang cepat. Yes, betul tu. Dan selain itu kita ada juga berkongsi tips keselamatan kecederaan cecair kimia. Jarang-jaranglah kita selalu dengar kan. Tapi jika berlaku kepada anda, sila alihkan mangsa tersebut ke tempat yang lebih selamat dan pastikan juga mangsa boleh bernafas. Jika tidak, berikan bantuan pernafasan segera dan juga buka pakaian mangsa, alirkan air pada permukaan yang terkena cecair kimia secepat yang mungkin dan juga lebih bagus jika mangsa dapat berdiri terus di bawah pancur air dan juga make sure jangan letak apa-apa krim atau ubat gigi yang boleh menghakis sel kulit dan jangkitan kulit dan segeralah bawa mangsa ke hospital untuk rawatan lanjut. Sangat berguna. Ya, sangat berguna kan. Selain daripada itu, kalau anda penonton setia kami, anda pasti tahu ada lagi segmen baru yang kita bawakan pada tahun 2023 iaitu Diary Doktor. Menariknya di sini kita bawakan dan kita ketengahkan cerita tentang seorang doktor itu, apa yang dilakukan dan terutama sekali kita pernah paparkan pakar pediatrik, zoologis. Kita pernah juga bawakan doktor sebagai pakar forensik,
doktor keluarga ataupun di bahagian pedalaman pernah juga kita bawakan tentang pakar sakit puan dan perbidanan ataupun ONG. Profesi doktor ni sangat mulia dan tidak mudah dan untuk menjadi seorang doktor. Ya, betul. Dan pelbagai benar. cabangnya. Kalau kita dengarkan doktor hanyalah rawat kita punya sakit demam ke sesama ke tidak sebenarnya ini dia. Ni doktor pergi ke kawasan pedalaman. Sangat-sangat menarik apabila mereka menceritakan bagaimana sebenarnya tugasnya bukan sahaja merawat tapi mereka perlu memastikan keselamatan penduduk yang berada di situ. Macam-macam yang kita bawakan, pengalaman demi pengalaman yang kita dapat kita raih daripada segmen ini, segmen yang mendapat sambutan yang baik juga daripada anda semua, iaitu segmen Diary Doktor untuk Hello Doktor 2023. Yes, dan sebenarnya banyak yang kita bertiga sendiri selain penonton-penonton setia Hello Doktor belajar dari Hello Doktor sendiri, dari perkongsian pakar-pakar yang datang ke Hello Doktor, dan saya sendiri memang banyaklah perkara yang saya dapat aplikasi kepada diri sendiri, keluarga dan juga rakan-rakan. Kita dapat berbual, bertemu dengan pakar-pakar, dengan doktor dan juga pesakit-pesakit yang sendiri mengalami kondisi yang kita perbincangkan. Jadi memang terdapat pelbagai cabaran dan kesukaran dalam menangani ataupun menjaga kesihatan. Tetapi disiplin itu sangat penting. Itu yang saya pelajari untuk menjaga kesihatan diri kita dan juga untuk demi orang sekeliling kita. Jadi pastinya kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua penonton-penonton setia Hello Doktor. Kalau saya terjumpa mereka akan katakan topik yang ni best. Kadang-kadang sampai kita sendiri yang terlupa. Jadi hari ini kita bawakan semula untuk kita ingatkan semua topik yang pernah kita bawakan. Kalau mungkin anda jenis yang ingin tahu semula apa yang pernah kita kongsikan, boleh saksikan kami dalam siaran ulangan di aplikasi Tonton, di YouTube TV3 Malaysia. Semua itu antara platform yang anda boleh saksikan siaran ulangan untuk Hello Doktor. Tak kira tahun apa sekalipun, boleh saksikan semula untuk manfaat kita bersama. Okey, dan kita juga nak ucapkan selamat tahun baru kepada mereka semua. Selamat tahun baru. Kita ada azam baru untuk 2024. Kita pasal azam ni. Selalu kalau azam ni, dia selalu ada kaitan dengan kesihatan diri. Nak exercise, nak lebih sihat, nak lebih aktif, nak lebih fit. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Tak apa, kami di Hello Doktor akan membantu anda dengan fakta-fakta yang kita boleh kongsikan supaya ada kesedaran tersebut, insyaAllah. Yes, dan banyak lagi topik menarik yang akan dibawakan kepada anda pada tahun hadapan. It's gonna be exciting. Terima kasih banyak-banyak. Selamat tahun baru 2024. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum. Bye. Jumpa tahun depan. Tahun Assalamualaikum. baru. Assalamualaikum, saya Naim Daniel dan di sini saya ingin ucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton Hello Doktor. Semoga tahun ini memberi lebih banyak kegembiraan dan kesihatan untuk kita semua. Bye. Alright, kepada penonton-penonton Hello Doktor, Izzu nak ucapkan selamat menyambut tahun baru 2024. Semoga tahun ini memberi satu semangat baru untuk kita semua. Alright, Happy New Year. Halo semua penonton Hello Doktor, saya Wafi ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru, jaga kesihatan dan selalulah bersukan. Hai kepada penonton Hello Doktor. Kita ingin mengucapkan selamat tahun baru, jaga kesihatan. Okey.